kepada Ustaz Ahmad Muzani. Jadi beliau akan menyampaikan kuliah maghribnya pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa saya dengan ini, mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rahmati Tuan Pengusi, Jabatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamu dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana alhamdulillah pada malam ni masih lagi kita diberikan peluang oleh Allah, masih lagi kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana matlamat utama manusia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, tujuan dia tak lain tak bukan hanya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni yang perlu kita perbaiki, kerana kadang-kadang adanya dalam diri kita, kita buat ibadat kerana orang, kita buat ibadat kerana manusia, kerana makhluk. Ini adalah ujian yang besar kepada kita, penyakit yang Allah Ta'ala berikan dalam diri kita. Tuan-tuan, kalau kita sebut penyakit hak luar, kita boleh detect, ataupun bahasa Melayu je kita boleh kesan. Penyakit kecil manis kita boleh kesan, boleh tahu obat dia. Penyakit luka kita boleh tahu obat dia. Tapi penyakit hak dalam ni, nak kata apa tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk tempat hak molek pun ada penyakit tu. Jadi sebab itulah kita kena pastikan diri kita ni sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tak kira kita duduk mana sekalipun, pastikan diri kita hanya abdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hari muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kita juga bersyukur pada Allah kerana pada saat ini masih lagi Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang begitu besar kepada kita. Tak lain tak bukan nikmat kita berada dalam agama Islam, dan juga nikmat kita berada dalam keadaan beriman sentiasa pada Allah Subhanahu wa taala.
Benda inilah yang kita minta supaya ia kekal dalam diri kita, sehinggalah kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala di yaumil mahsyar nanti, di hari kiamat, dalam keadaan di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada manfaat, la yanfa', tidak memberi manfaat, al-mal wal banun, harta benda yang kita ada atas dunia. Harta ni tak salah ada, cumanya kalau salah guna tu tak jadi apa ni tuan-tuan, tak jadi bekalan kita. Wal banun, anak beranak. Dan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita balik pulang pada Allah Ta'ala. Kerana kita kena ingat, duduk atas dunia ni kita sementara, tidak kekal. Ada orang duduk atas dunia ibarat kekal terus. Sebab tu hidup kerja sangat, dah hipung harta benda dan sebagainya, ibarat duduk kekal atas dunia, tuan-tuan. Sedangkan kita duduk atas muka bumi Allah Ta'ala ni sementara. Jadi pastikan sementara kita ini, kita siap buat bekalan, isti'adat, persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, supaya kita balik, kita pulang pada Allah Ta'ala. Kita ni umpama duduk dalam perjalanan, dalam perjalanan kita on the way nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Pastikan perjalanan kita tu ada bekalan. Biasa kalau kita nak pergi jalan mana-mana, tuan-tuan, ada bekalan tu. Nak pergi jalan KL tu, nak pergi jalan mana sekalipun, mestinya ada bini kita beri bekalan. Paling-paling kurang air masak, tak pun air kopi, tak bumi mengantuk. Ada bekalan kita, tuan-tuan. Ni kita nak bertemu dengan Allah, bukan bertemu dengan makhluk, bukan bertemu siapa-siapa, nak bertemu dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Pastikan bekalan kita itu iaitu hati yang sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita pakak doa, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita ni digolong di kalangan orang yang mana bila bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hatinya sejahtera, bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hati yang kotor itu tak layak mereka nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Seperti mana, tuan-tuan, kalau atas dunia ni, ibarat katanya kalau surah Al-Hikmah pada Midin ni, saya ni kali pertama duduk depan semayang tu, kerek tau. Kali pertama duduk depan tu pun orang suruh ganti. Ibarat saya ni pemain gantian, tuan-tuan. Bukan pemain utama. Jadi nak banding pemain utama, gantian ni jauh. Hak utama tu hebat, hak gantian ni dah cerita. Jadi saya minta maaf lah kalau ada salah silap tu. Jadi apa, tuan-tuan, nak katanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Lari dah. Mana? Ada. Ingat tu dah pernah. Dah mana kata, tuan-tuan? Ia main deboi pun. Dah tempat baru sekali pertama hari ni. Jadi ketua tuan. Dah apa bau ni gegar habis. Jadi tuan-tuan, nak katanya poinnya, pastilah kita ni sentiasa, mana pun tuan-tuan, mencari bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah, tuan. Baik muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi insya-Allah, masa yang ada ni antara maghrib dan isyak, antara masa yang paling baik, tuan-tuan, kita makna apa, duduk di rumah Allah Ta'ala, mengisi masa lapang kita dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kelebihan orang yang menuntut ilmu agama Allah Ta'ala ni banyak. Antaranya ganjaran yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala permudahkan jalan dia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'ada. Allah Ta'ala berjanji dan Allah Ta'ala takkan sekali mungkir janji. Tak macam kita manusia, tuan-tuan, dan dia berjanji pukul 9 malam, pukul 9 pagi dah apa lagi? Pagi esok, bukan pagi tu. Nak kata, tuan-tuan, tu janji manusia. Janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak mungkir. Allah Ta'ala kata kalau ni sekian bagi orang ni, maka itulah bagi mereka. Jadi orang yang menuntut ilmu agama Allah Ta'ala ni, tak dilapangkan masa dia, dicari masa, tuan-tuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang makna berusaha berjalan, cari, tuan-tuan, jalan, tak kira susah payah, dicari juga jalan dia untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Tujuan dia menuntut ilmu tu bukan kerana tak, kerana dia nak mengenal Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah, tu tugas kita. Duduk atas dunia ni, tuan-tuan, pertama sekali tugas kita kenal Tuhan tu. Duduk atas kali duk kerja ke benda lain, Tuhan ni biar belakang sekali, tuan-tuan. Nak mati baru ingat Allah, ada Tuhan aku benarnya. Contoh, tuan-tuan. Pertama sekali tugas kita, tak kira daripada kecil sampai ke besar, kenal Allah Ta'ala. Cara nak kenal Allah, tuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Jadi tuntutlah ilmu, tuan-tuan, sekadar apa yang kita ada.
Tak cari masa luang masa kita untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Kerana itulah bekalan kita, kerana itulah penyuluh kehidupan kita. Kerana ilmu ni tuan-tuan, antara syarat yang pertama, kita nak mendapat ketakutan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang nak mendapat rasa takut, takwa di sisi Allah Ta'ala, kita dah sebut tiap-tiap minggu. Mana mingguan kita dah sebut. Siapa? Tok Khatib, ittaqullah, ittaqullah dah sebut. Kita pandai duk mengangguk pung tebus sekejap. Bangun orang komak tuan-tuan. Mana takut pada Allah, takut pada Allah Ta'ala. Nak boleh takut tu macam mana? Sebab takut pada Allah Ta'ala ni natijah dia berbeza dengan takut kita pada manusia. Takut pada manusia kita makin lari jauh. Betul atau tidak tuan-tuan? Takut dengan manusia kita lari jauh, takut dengan makhluk kita lari jauh, takut dengan rimah kita tembus lari, takut dengan buaya kita tembus lari, takut dengan ular kita lari. Takut dengan gangster, takut dengan alung kita lari. Tak ada pergi ulur muka depan tu, tak ada. Itu natijah dengan makhluk. Tapi bila kita takut pada Allah Ta'ala, natijah dia kita akan dekat pada Allah Ta'ala. Jadi bagaimanakah cara nak mendapatkan hasil takut tu di sisi Allah Ta'ala? Yang pertamanya ulama menyebut di dalam kitab Syifa'un lil Qulub, penawar bagi hati, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Manir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Nusantara yang alim tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tahulah, orang surah hikmah ni hebat-hebat belaka ni, muka cerah-cerah belaka ni, ada nur. Nak kata apa tuan-tuan? Syekh Abdul Qadir sebut apa? Yang pertama sekali syarat nak boleh rasa takut, ada ilmu tu. Syarat kena ada ilmu. Kerana ilmu ialah yang menjadi panduan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tuan-tuan nak pergi mana-mana, kita ni jenis hak dak erti bawa kereta. Nak pergi mana-mana tuan-tuan, kita nak pergi mana-mana, siapa tu sebab ada orang bawa betul. Kita dak erti bawa kereta, lesen tak ada. Jadi nak sampai ke suatu destinasi kita tuan-tuan, ada orang bawa tak? Suruh anak kita bawa. Tak pun naik Grab ke, taksi ke kop anda tu, naik bas ke, naik helikopter ke, kaya naik kapal terbang. Nak pergi mana? Padang Medi nak pergi Lesong je naik kapal terbang. Contoh tuan. Anak katanya, mana pun tuan-tuan, siapa? Dengan adanya panduan orang yang bawa kita tuan-tuan. Yang memandu kita. Gitu juga kita nak jalan pada Allah Ta'ala, ilmu inilah yang akan menjadi pedoman kita tuan-tuan. Ilmu inilah akan menyuluh jalan pada kita untuk selamat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kelebihan ilmu ni cukup banyak. Bila orang makna tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya Nabi sebut Allah Ta'ala akan permudah di jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pakat-pakat sama-samalah kita kerja. Mudah-mudahan kalau kita nak rasa amalan ibadat lain tu payah dah, dengan amalan ibadat ni lah tuan-tuan kita pakat kerja. Ambil masa kukuk mana pun yang tuan-tuan boleh, untuk sama-sama kita luangkan masa untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali sebut apa? Kalau ikutkan Imam Ghazali, parok ke kita tuan-tuan. Kalau ikutkan Imam Ghazali tuan-tuan, kalau nak ikut sungguh-sungguh benda Imam Ghazali sebut ni, kita tak khidih. Contohnya, sebab apa Imam Ghazali sebut, selepas daripada kita semayang solat sunat duha, lepas subuh, syuruk ni waktu habis subuh. Habis lepas solat subuh ada solat apa? Solat apa? Isra' dulu baru solat duha. Betul? Isra' lepas tu solat duha. Ada setengah ulama kata sama waktu, ada setengah ulama kata hak ni awal sikit. Mantu perbezaan ulama tuan-tuan. Nak kata apa tuan, selepas pada semayang solat sunat tu, masa yang lapang tu, Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali sebut apa? Pastikan kita luang dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Start pada pagi tu sampai ke kita tidur semula tuan-tuan, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut kita mampu tak tuan-tuan? Mampu tak? Tak mampu kita. Qadar kita sekarang tak mampu. Tapi kita ambil masa yang kita boleh ambil tuan-tuan. Imam Ghazali sebut start pada terbit matahari sampai gicir matahari, hendaklah masa terluang kamu menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Ikut kita tak mampu tuan-tuan. Jadi ambil masa kita boleh ambil tuan-tuan. Qadar kita. Khatibun nas ala qadri uqulihim.
Manusia itu ikut qadar dia. Tak ada orang hak sama, semua berbeza tuan. Hak duduk depan ni berbeza kemampuan dia. Ada orang mampu hak ni mampu hak ni. Ikut beza perbezaan masing-masing. Ikut kemampuan masing-masing tuan. Jadi kita cari masa untuk menuntut ilmu agama Allah Taala. Tak lain tak bukan masa maghrib dengan isyak ni lah ada. Lepas isyak lagi mungkin ada kuliah dah. Nah, lebih surah ni ada kuliah isyak. Betul. Alhamdulillah. Tahniah pada semua. Mana betul kita menghidupkan majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yakin bahawasanya dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni Allah Taala permudahkan jalan kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadhihi muqaddimah ni pendahuluan. Jadi insya-Allah tuan, masa yang ada ni biasa penting pukul apa? Biasa penting pukul apa? Sejam. Jadi saya ni gantian tak apa sejam tau. Sejam tau. Oh mampu hari tu. Mana tuan-tuan sekadar-sekadar lah insya-Allah tuan. Nah, baik masa yang ada tuan-tuan sementara kita tunggu masuknya waktu Isyak lebih sikit lah insya-Allah. Marilah sama-sama kita pakat merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ni Nabi mana tuan-tuan bagi tahu kepada kita mana Nabi memberi wasiat kepada kita. Mana selepas mana Nabi mati tak ada orang. Tak ada dah yang mengatakan tuan-tuan kata pun Nabi selepas Nabi Muhammad tak ada tuan. Jadi Nabi memberi wasiat kepada kita supaya kita ni selamat duduk di atas muka Allah Subhanahu wa taala tuan. Jadi insya-Allah dalam hadis yang saya akan baca ni antara beberapa wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak tinggal wasiat benda lain. Macam kita ayah kita tinggal wasiat tanah. Tinggal sakir orang kira ada tinggal peninggalan lepas mati tu ada tanah, ada harta, ada benda tu dan sebagainya tuan-tuan. Tapi Nabi tak tinggal benda tu. Kerana Nabi sendiri harta Nabi tak ada masa Nabi mati tuan-tuan. Mana harta yang terakhir. Kalau biasa siapa hak biasa dengar lagu Sautul Amal 7 dinar terakhir. Yang masuk dalam anugerah carta Aikim contoh. Mana 7 dinar terakhir menceritakan bahawasanya harta Nabi 7 dinar terakhir tu sebelum Nabi mati, Nabi bagi orang lain. Mana nak kata Nabi mati dalam keadaan tidak ada harta? Kita hari ni mati kerana sibuk kupu harta. Menurut ni bezanya kita tuan-tuan. Bukan orang sini dah orang lain tuan-tuan. Orang duduk di Mongolia. Orang pada mini bagus tuan-tuan. Nak kata apa? Nabi tak tinggal benda tu. Hak Nabi tinggal hak ni tuan-tuan. Wasiat Nabi tinggal kepada kita supaya kita selamat dunia dan akhirat tuan-tuan. Kerana Nabi cukup sayang pada umat dia. Siapa dia? Iaitu kita dah tuan. Hak duk akhir zaman tuan. Jadi sama-sama dah pakat kita ambil ibrah pengajaran apa yang akan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Najih al-Irbadi ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Irbad bin Sariyah ataupun terkenal dengan panggilan Abi Najih pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Najih Irbad bin Sariyah. Katanya bahawasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat selepas ba'da salatil ghadah. Pada setengah riwayat yang lain menyebutkan selepas pada solat subuh. Anak kata Nabi lepas solat subuh Nabi buat kuliah subuh pun. Ada kita nak bimbang surah hikmah ni terbaik. Tiap-tiap hari ada majlis ilmu tuan-tuan. Maka ambil dah mana apa masa tuan-tuan untuk mengisi mana apa tuan-tuan di kita dengan majlis ilmu agama Allah Taala. Hari Nabi SAW selepas maya subuh ni Nabi buat kuliah. Ba'da salatil ghadah lepas maya subuh Nabi kumpul dengan para sahabat Nabi buat kuliah ataupun beri peringatan tazkirah tuan-tuan. Dan bila mana tazkirah Nabi beri itu menyebabkan sahabat ni nak katanya hebat ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni orang yang duduk zaman Nabi.
Orang duduk zaman Nabi yang bertemu dengan Nabi dan ikut Nabi SAW. Tu sahabat. Adapun dia duduk zaman Nabi tapi tak temu Nabi, tu bukan nama sahabat. Tak beriman pada Nabi, bukan nama sahabat. Sahabat ni hak duduk zaman Nabi, hak bertemu dengan Nabi, hak ikut Nabi SAW. Itu nama sahabat. Nah, jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, tuan-tuan, bila Nabi beri tazkirah, Nabi beri peringatan, sifat yang ada pada mereka ni, tuan-tuan, hati mereka yang lembut ni menyebabkan bila Nabi memberikan peringatan tazkirah, nah, menyebabkan mereka ini wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun. Allahu akbar. Bila Nabi sentuh sikit peringatan, Nabi beri sikit ayat Quran, menyebabkan sahabat-sahabat ni jadi geletar hati mereka. Dan menggeletar hati mereka kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan menitiskan air mata kerana bimbang akan makna apa, tuan-tuan, tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut ayat Quran sikit menangis. Nak dengar ayat Quran sikit menangis. Dengar peringatan menangis. Allahu akbar, hebat mereka. Sebab apa? Kerana hati mereka ni bersih pada segala-segala maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka hebat. Nah, orang yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni payah. Nak nanti ngaji nak boleh menangis tu payah. Nah, bukan orang sini, nah, orang lain, tuan. Nak katanya nangis tu nak mana, kalau ngaji tu nak boleh menangis payah. Dah kata orang, kita kata ke diri kita sendiri. Nama tak? Habis 30 juzuk dak nangis sekarang. Sebab apa? Tak faham benda kita baca. Tu kadang-kadang, tuan-tuan. Sebab kita tak faham benda kita baca, tuan-tuan. Tak, kita tak tadabbur, tak faham ayat dan sebagainya. Jadi ngaji tak asal benda. Sedangkan ayat Allah Ta'ala sebut tentang azab dan sebagainya, tak asal benda. Nama tak? Tapi sahabat Nabi SAW dengar sikit nangis tu. Ini beza kita, tuan-tuan. Kita hari ni menangis sebab benda lain. Sebab apa? Sebab pergi panggung wayang tengok cerita Hindustan. Pergi tengok panggung wayang tu, pergi PB Square. Nak bawa 3 kotak. 3 kotak tu tisu. Nah, untuk tengok cerita Hindustan. Habis balik tu kosong tisu tu. Sebab nangis 2 jam cerita. Nangis. Baca Quran 2 jam tak nangis setengah barang. Ini bezanya kita dengan para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi bukan kata baca Quran 30 juzuk, tak, sebut sikit nangis tu. Nabi beringat sikit nangis tu, tuan-tuan. Kenapa? Hati mereka ni betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu muhasabah bagi kita lah. Bukan kita nak rendah siapa-siapa, tidak. Nah, bukan kita nak kata siapa-siapa, tidak. Bahkan benda tu ada juga dalam diri saya tu, tak nak kata peringatan. Nak katanya bezanya kita dengan sahabat cukup jauh. Sebab itulah kita perlu usaha. Nah, mana untuk mana memperdekatkan lagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nak kata kehebatan sahabat Nabi SAW, antara siapa dia? Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar ni pernah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi puji dia. Nah, Nabi angkat martabat dia, tuan-tuan. Nabi sebut apa? La wuzina imanu Abu Bakr ma'a iman al-alamin rajaha imanu Abu Bakr. Atau kama qala Rasulullah SAW. La wuzina, sekiranya ditimbang. Ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar seorang bersama dengan iman seluruh alam, ma'a iman al-alamin, la rajaha imanu Abu Bakr, nescaya akan lebih berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Nak kata hebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nah, ada sama-samalah kita pakai ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita ini nak kata jadi suti macam mereka, payah, cuma ada usaha. Nah, semuanya kena ada usaha mujahadah kita ke arah benda tu untuk mendekatkan lagi diri kita pada Allah Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila sahabat ni dengar je Nabi beri peringatan sedemikian, menyebabkan sahabat menangis, rasa takut dan sebagainya. Lalu bangunlah seorang sahabat Nabi SAW bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, umpamanya peringatan kamu ini adalah peringatan yang terakhir, maka berikanlah wasiat kepada kami." Pintu sahabat pada Nabi SAW. Sahabat tengok, Nabi ni macam pelik, macam umpama kata-kata yang terakhir, macam kita lah. Nah, warna gitu cakap macam ngelah je contoh. Nah, jadi sahabat ni bimbang ni, minta tu wasiat pada Nabi SAW. Lalu sabda Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW. Ini wasiat Nabi tinggal pada kita, pakat-pakat ambil ibrah, tuan-tuan. Yang pertama Nabi tinggal kepada kita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Inilah wasiat yang pertama Nabi tinggalkan kepada kita.
Apa dia? Iaitu Nabi suruh kita sentiasa melazimi istiqamah dalam keadaan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi nak suruh kita duduk atas dunia ni sentiasa jalan kita dalam jalan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa, tuan-tuan? Muslimin muslimat sekalian. Nah, pada Jumaah surah Al-Hikmah pada milih. Apa maksud takwa? Yang kita faham. Apa maksud takwa? Ha? Aywa, ahsanta. Lagi? Tak cukup tu. Aywa. Nah, apa maksud takwa? Kata ulama. Nah, kata mana Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, takwa ni ada dua. Yang pertama, al-imtisalu bi awamirillah. Berusaha sedaya upaya yang ada pada kita, bukan sekadar mampu, tak. Berusaha sungguh-sungguh. Sehabis mampu yang ada pada diri kita, bi awamirillah, untuk kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, wajtinabu binawahihi. Berusaha sungguh-sungguh untuk kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud takwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi suruh kita sentiasa melazimi. Apa maksud melazimi? Sentiasa jangan berhenti. Umpama ibarat kalau kita lalu jalan raya, tuan-tuan, lampu merah, dak biarlah merah ke cakap aku jalan straight, tuan-tuan, contoh. Dak berhenti, dak khana, dak sikit, straight je, tuan-tuan, menuju jalan yang lurus. Tapi jangan buatlah gitu. Dak, lagi ustaz kata, dah apa awak langgar lampu merah, tanya polis. Sebab saya ikut ustaz kata kena bertakwa. Nabi pesan imtisal, mana berterusan bertakwa sehingga langgar lampu merah dah pergi. Jangan. Nah, anak katanya mana kita ni kena berterusan dalam kebaikan. Nah, kena berterusan dalam kebaikan dan berterusan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Melazimi istiqamah dalam perkara kebaikan dan istiqamah kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Nabi SAW. Dan inilah yang perlu kita tanam, kita letakkan dalam diri kita, tuan-tuan. Kerana orang yang bertakwa sahajalah yang akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, yang paling takut di kalangan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata orang yang bertakut pada Allah Taala sajalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang yang kaya, bukannya orang hak ada jawatan, tidak. Orang yang takut pada Allah, mereka inilah yang layak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk mendapat pertolongan, perlindungan Allah di hari kiamat kelak. Tak kira mereka duduk atas dunia ni, mereka tidak ada harta, tapi mereka bertakwa, lalu mereka lah mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Tak kira mereka ni ada harta banyak sekalipun, tapi mereka bertakwa, mereka lah yang akan mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Bukan perkiraan harta, bukan perkiraan jawatan, bukan perkiraan kuasa dan sebagainya. Yang menjadi perkiraannya adalah takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat mana sekalipun kita, tuan-tuan, tapi tidak ada takwa, maka kita di sisi Allah tidak ada apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Ada benda ni lah yang perlu menjadikan muhasabah pada diri kita. Inilah pesanan yang pertama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan. Tengok, Nabi tinggal hak ni dulu, tuan-tuan. Nabi tak tinggal dulu. Sayangnya Nabi pada umat dia, tuan-tuan. Nak suruh umat dia selamat. Ya, nak suruh umat dia selamat dengan cara mengikut apa yang tinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa Nabi tinggal pada kita, tuan-tuan? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amran lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu ikut, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Dan setengah riwayat kata apa? Lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Bukan atas dunia saja, akhirat pun kita tak akan sesat, tuan-tuan. Apa dia? Dengan cara kita mengikut apa yang tinggalkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran dan juga sunnati, yang ini sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita berusaha. Nah, maka sama-samalah kita jadikan diri kita ni sentiasa membesar dalam keadaan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang umur dia semakin panjang, semakin meningkat dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala,
dalam keadaan bertakwa sisi Allah Ta'ala, maka mereka ni akan digolongkan di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW, dan golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ingat tak hadis ni tuan-tuan? 7 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan di hari kiamat, mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dunia kita boleh minta tolong orang lain, betul tak? Ada masalah, mek tolong aku mek. Ada masalah, wang tolong aku wang. Ada masalah, sama tolong aku sama. Tuhan nak apa lagi ni? Minta tolong orang dulu. Nah, orang ada masalah minta tolong orang ni. Ada masalah naik ramah minta tolong peguam ni. Mana atas dunia banyak benda yang kita boleh minta tolong. Tapi ingat di hari kiamat tuan-tuan, tidak ada pertolongan, tidak ada makna pertolongan naungan, hanya melainkan hanya pertolongan Allah Ta'ala sahaja tuan-tuan. Antara golongan yang mendapat pertolongan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Yang mana mereka ini? Syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang mana mereka ni duduk dalam keadaan sentiasa beribadat pada Allah Ta'ala. Meningkat umur dia, semakin tua dia, semakin panjang umur dia, dalam keadaan beribadat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-samalah kita pakat kerja, sama-samalah kita pakat muhasabah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW, syabun nasha'a fi ibadati rabbi. Golongan yang mana hidup dia hanya kerana Allah Ta'ala sahaja, bukan kerana benda lain. Dia buat kerja ni, dia buat ni hanya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda lain, tuan-tuan. Seperti mana hak kita sebut dalam semayang, dalam doa iftitah. Betul? Doa iftitah. Ke doa apa tuan-tuan? Dalam semayang, rakaat aku apa baca? Rakaat apa baca tuan-tuan? Rakaat pertama tau. Rakaat keempat baca tau. Rakaat pertama, doa iftitah tuan-tuan. Nah, kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salati, salat aku, hak kita buat ni tuan-tuan. Wa nusuki, ibadat aku, hak kita buat harian ni tuan-tuan. Kita contoh, kita buat benda ni, kita buat benda tu, niat kita kerana Allah, tu dikira ibadat, tuan-tuan. Benda hak kita buat seharian kita. Wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita hanya kerana Allah Ta'ala. Adakah benda hak kita sebut dalam setiap semayang tu benar-benar berlaku dalam diri kita, tuan-tuan? Ini kita muhasabah. Adakah benar-benar benda tu menjadi makna tuan-tuan, matlamat tujuan kita bila duduk atas dunia Allah Ta'ala? Ada orang sebut saja dalam semayang, tapi luar jadi sebaliknya. Na'udzubillah misalnya. Kita nak biar kehidupan kita, mati kita hanya kerana Allah Ta'ala. Suasana benda yang ada di sekeliling kita, tentang benda yang kita buat, semuanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena sentiasa muhasabah, tuan-tuan. Mudah-mudahan diri kita ini sentiasa mana meningkat umur kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita mana pun, tuan-tuan, menghadapi suasana kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, dalam keadaan kita sentiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga tergolong di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi SAW yang akan mendapat naungan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dan kita kena jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab kita bimbang, kita kena takut sebab kita, dan bila mana di hari kiamat nanti kita takut kita tergolong di kalangan orang yang muflis. Orang yang muflis. Kita kena faham, takwa ni apa dia? Dua. Satu yang kita buat benda Allah Ta'ala suruh, yang kedua tinggal benda Allah Ta'ala larang. Kena seiring. Tak boleh mana buat, hak ni tak buat, tak boleh. Dia kena seiring. Kita buat benda Allah Ta'ala suruh, tinggal benda Allah Ta'ala larang, baru dinamakan takwa. Barulah kita layak duduk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga kena bimbang. Takut-takut kita ni tergolong di kalangan orang yang muflih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut tentang muflih, tuan-tuan, disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut pada para sahabat, atadruna manil muflis. Nabi tanya para sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis, adakah kamu tahu apakah itu maksud muflis? Faqulna, maka sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis dari sudut pemahaman kami, pengetahuan kami, iaitu mereka yang tidak ada man la dirham, tidak ada pitih. Kalau orang dulu panggil dirham, kalau kita ni panggil RM. Orang hak tu kerja sangat tu kan. Mana RM, tuan-tuan? Mana orang yang tidak ada dirham, tidak ada duit.
wala mata', tidak ada harta benda semua sekali tuan-tuan. Maka itulah yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW. Jadi pemahaman kami Rasulullah, itulah masuk muflih. Orang yang tidak ada duit, yang tidak ada harta, itu masuk muflih. Jadi kita faham tu tak itu. Nah, bila sebut muflih, orang tak ada piti. Bila sebut muflih, orang tak ada harta, itu muflih. Nah, orang niaga tak ada piti, tak ada harta, muflih tu tuan-tuan. Dia istihar muflih oleh bank dan sebagainya tuan-tuan. Bila sebab jadi muflih ni, nak buat pinjaman pun tak boleh, nak buat benda tu pun tak boleh tuan-tuan. Jadi payah. Itu pemahaman kita. Tapi apakah sebenar muflih yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-muflisu fi ummati, al-muflisu min ummati. Nabi kata apa? Orang muflih di kalangan umat aku. Siapa dia? Man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang kembali pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamih. Nah, ila akhir ayat. Nah, ila akhir hadis Nabi SAW. Nah, mana Nabi kata apa? Orang yang muflih di kalangan umat aku ni siapa dia? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawanya pahala ibadat mereka, dengan pahala semayang, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat. Nah, sebab apa Nabi kata orang yang muflih ni, sedangkan dia buat ibadat? Nah, dia semayang, dia puasa, dia bagi zakat. Sebab apa Nabi kata dia muflih? Sebab kerana apa? Sebab kerana mereka lupa, sedangkan di atas dunia dulu mereka buat jahat dengan orang. Nampak tak? Boleh faham sini tuan-tuan? Nah, sebab apa Nabi kata mereka ni orang muflih? Sebab apa mereka ni walaupun ada kebaikan digolong di kalangan orang yang muflih? Sebab kerana mereka dulu atas dunia juga, walaupun mereka melakukan kebaikan, tapi mereka tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata jangan buat zalim orang, kita buat zalim juga. Allah Taala kata jangan khianat, menjadi pemimpin jangan buat zalim, jangan khianat pada rakyat, kita buat juga. Contoh, nampak tak? Kita buat khianat, kita tak jaga hubungan sesama manusia. Hablum minallah tak ada. Walaupun kita semayang, kita duduk depan sekali. Walaupun puasa kita tak tinggal. Tapi ingat, walaupun mana dengan ibadat kita tu, tapi kita tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jaga hubungan sesama manusia, kita akan tergolong di kalangan golongan yang muflih di hari kiamat. Sebab apa? Sebab semua kebaikan yang kita buat tu, semuanya akan dikerik oleh orang yang telah kita khianat pada mereka. Nampak tak? Duduk atas dunia kita buat zalim ke dia, kita buat jahat ke dia. Nah, kita semayang, kita puasa. Nah, semua tu semua akan hilang dah. Sebab apa? Sebab orang yang kita buat jahat tu akan ambil sikit pahala kita. Ini sebut dalam hadis Nabi SAW. Segala kebaikan kita akan diambil orang yang telah kita buat jahat atas dunia. Kita khianat orang tu, kita buat zalim orang tu akan ambil sikit sampai ke habis tuan-tuan. Tak cukup dengan tu, kata Nabi SAW, dosa mereka juga akan dipindahkan kepada kita. Kita terbeban dengan dosa kita, ditambah lagi dengan beban dosa orang lain tuan-tuan. Oleh sebab tu Nabi kata, inilah muflis di kalangan umat aku. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh pada golongan ni tuan-tuan. Sebab itulah Nabi pesan, sentiasalah kamu melazimi takwa. Sentiasalah kamu ni ikut apa yang diperintah oleh Allah dan urusan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar yang ada pada diri kita, sehabis mampu yang ada pada diri kita. Kita nak ikut tahap orang lain payah. Cuma kita ni boleh usaha. Nah, sebab tu ulama tasawuf, ulama sufi pesan, bahawasanya kita kalau bab dunia kena tengok bawah, bab akhirat kena tengok atas. Apa maksud dia tuan-tuan? Bab dunia kena tengok bawah, maksud dia apa dia? Bila mana berbicara tentang dunia kena pandang bawah. Contohnya kalau orang tu pakai kereta mewah, kita tengok ada lagi orang tu pakai kereta hak buruk. Aku ni alhamdulillah ada contoh. Nampak tak? Kita pakai kereta tengok orang bawah pakai motor. Kita pakai motor tengok orang bawah pakai bisiklet. Kita pakai bisiklet tengok orang bawah jalan kaki. Kita jalan kaki tengok orang bawah tak ada kaki. Kita tak ada kaki tengok bawah, orang tu duduk dah kubur dah. Kita dah atas dunia. Nak katanya bab dunia kena tengok bawah, jangan kita pandang atas. Kalau pandang atas tak cukup. Ada kereta tengok orang tu pakai lori, nak pakai lori tak? Ada lori tengok orang tu pakai helikopter, nak pakai helikopter tak? Tapi bawah kemampuan kita, contoh tuan-tuan. Ada macam-macam benda yang boleh berlaku dah. Jadi sebab tu ulama tasawuf sebut, pesan kepada kita, bab dunia tengok bawah, tapi kalau bab akhirat pandang sentiasa ke atas. Nampak tak? Contoh tengok, orang tu pergi semayang Jumaat semua, aku kena ikut tak? Aku kena buat juga macam dia. Nak sama macam dia. Tak apa, tak ada masalah. Fastabiqul khairat, berkejar-kejaranlah kamu ke arah kebaikan. Jadi benda ni dah yang perlu menjadi muhasabah pada diri kita.
Untuk sentiasa kita mengekalkan nilai takwa dalam diri kita. Kerana takwa ni orang dah sebut sama hari-hari tapi tak faham-faham. Orang dah sebut sama, orang ni sebut, orang tu sebut, tiap-tiap hari Jumaat sebut juga tuan-tuan. Tapi dari sudut penilaian hidup kita sama juga. Na'udzubillah. Ini kita bimbang. Kita nak biar ada perubahan. Nah, esok dan esok seterusnya tuan-tuan, ada perubahan dari sudut mana nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita dijauhkan daripada golongan yang muflih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang akan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pesanan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Yang kedua, Nabi sebut apa tuan-tuan? Wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya, Nabi kata apa? Pesanan yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu dengar dan taat kepada para pemimpin kamu walaupun mereka ni di kalangan hamba. Nak kata tuan-tuan, walaupun mereka ni daripada kedudukan yang tak sama taraf dengan kita, bila diangkat jadi pemimpin, wajib kita dengar dan wajib kita taat. Contoh, zaman sekolah dulu, kita ni orang cerdik, kawan kita tu orang tak berapa cerdik. Kita nombor satu, dia nombor satu belakang, kita nombor satu depan. Nah, lepas habis belajar sekolah, kita sambung uni, pergi University Oxford. Nah, contoh, cerdik kita tuan-tuan. Tapi kawan kita ni tak sambung belajar sebab tak ada pitih. Tak, duk kapung tuan-tuan. Tak, mana pun tuan-tuan, jaga lembu, jaga kambing. Tak, mana gitu tuan-tuan. Tapi bila kita balik je kapung kita tuan-tuan, tengok-tengok kawan kita tu jadi pemimpin, jadi ketua kapung, contoh, jadi exco, jadi YB tuan-tuan. Walaupun tarah dia tu bawah dia kita. Dulu mu ni, aku tak ingin contoh tuan-tuan. Nampak tak? Tapi sebab kerana jadi pemimpin, kita wajib dengar dan wajib kita taat. Itu perumpamaan lah tuan-tuan. Nak kata ni nilai yang kedua ni, apa yang pesanan Nabi SAW sebut pada kita, Nabi suruh kita dengar dan taat pada para pemimpin tuan-tuan. Nah, jadi bila kita dengar gitu, dia wajib ini kita dengar dan taat pada pemimpin. Pemimpin yang ada ini wajib dengar, wajib taat. Jadi kita kena faham juga pemimpin yang macam mana. Nah, pemimpin yang macam mana hak kita kena taat ni? Sebab ketaatan pada pemimpin, kata Allah Ta'ala, tak mutlak. Betul? Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu pada Allah secara mutlak. Taatlah kamu pada Rasul secara mutlak. Wa ulil amri minkum, dan kepada mana tuan-tuan pemimpin-pemimpin kamu. Kalau kita perasan tuan-tuan, dalam ayat tu ada perbezaan, betul tak? Ati'u ni ada pada dua saja, Allah dan Rasul. Pemimpin ada tak? Tak ada. Nak katanya, ulama tafsir menyatakan bahawasanya ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak, tak boleh berubah. Kita sakit ke kita sihat, kaya ke miskin, muda ke tua, tetap kita kena beribadat pada Allah Ta'ala. Kalau semayang, sakit, kena semayang juga, ada cara dia. Kalau sihat, buat cara sihat tu. Orang, kalau sakit, buat cara sakit, tetap kena semayang. Sebab ketaatan pada Allah mutlak, tak boleh berubah. Kalau tak mau semayang sangat, gali kubur, duduk dalam kubur senang. Contoh tuan-tuan. Nak kata ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak, tak boleh berubah. Walaupun kita ni miskin, kaya, tetap kena taat. Walaupun kita ni sakit ke mana sihat tuan-tuan, tetap kita kena taat pada Allah dan Rasul. Jadi ketaatan pada pemimpin ni dia tak berubah. Mana tuan-tuan, ketaatan pada pemimpin dia tak mutlak. Kata ulama, benda yang berubah mutaghayyirah. Apa ni tuan-tuan? Benda yang mutaghayyirah, benda yang berubah mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Sebab ulama menyatakan bahawasanya hukum memberikan ketaatan pada pemimpin ada dua. Hukum memberikan ketaatan kepada pemimpin ada dua tuan-tuan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat ta'ah ala mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ini sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata hukum beri taat pada pemimpin ada dua berdasar pada hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? As-sam'u wat ta'ah, dengar dan taat, wajib. Sam'u wat ta'ah ala mar'il muslim, wajib pada atas setiap individu Islam. Fima ahabba, tak kira mu suka ke, wa kariha, mu tak suka ke, malam yu'mar bi maksiatin, selagi mana mereka ni tidak ajak kamu kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa maksud sini tuan-tuan? Nak katanya hukum yang pertama, wajib kita berikan ketaatan pada pemimpin. Itu yang pertama. Wajib macam mana? Wajib bila mana pemimpin itu mengajak kita kepada Allah. Selagi mana dia tak ajak kita pada maksiat, lagi mana dia tak buka jalan maksiat kepada kita, maka pada masa tu wajib kita dengar dan taat pada pemimpin ini. Selagi mana dia mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak kiralah kita ni suka ke tak suka ke dia, lagi mana dia ikut jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, maka wajib kita dengar dan taat pada mereka. Itu hukum yang pertama. Yang kedua Nabi sebut, fa iza umira bi maksiatin, maka apabila dia mengajak kamu pada maksiat. Jadi pemimpin ajak pada maksiat, buka jalan maksiat, buka benda ni, buka benda tu. Contoh tuan-tuan, ajak pada benda-benda maksiat, menggalakkan orang yang berada di bawah mereka ni melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Memperbanyakkan kelak-kelak malam, memperbanyakkan tempat-tempat judi dan sebagainya, melulukan lesen-lesen arak dan sebagainya, tuan-tuan. Contoh. Maka hukum ni kata ulama jatuh pada haram kita memberikan keduaman, taat dan wala pada pemimpin sedemikian. Kerana Nabi kata, bila mana mereka mengajak kamu pada maksiat, fala sam'a wala ta'ah, kata Nabi, maka jangan kamu dengar dan jangan kamu taat. Ini berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak Nabi sebut. Bagaimanakah cara kita nak pilih pemimpin? Hak ni hak Nabi sebut dah. Pemimpin yang macam mana kita kena mana sokong, macam mana yang kita kena berikan ketaatan dan mana pendengaran pada mereka, pemimpin yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Dia jadi pemimpin, tujuan dia jadi pemimpin adalah untuk dekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat pemimpin tuan-tuan disebut dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Disebut dalam Al-Quran. Orang yang bila mana diberikan jawatan, diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala atas dunia, mana jadi pemimpin, lalu mereka ni mendirikan salat, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengajak orang di bawah mereka untuk dekat pada Allah Ta'ala. Wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf, ajak pada kebaikan, wa nahaw 'anil munkar, dan cegah mereka daripada kemungkaran. Ini sifat pemimpin yang sebenarnya, tuan-tuan. Jadi bila mana dia ajak pada kebaikan, maka wajib beri ketaatan dan pendengaran pada mereka, tuan-tuan. Tak kira kita suka ke kita tak suka, wajib. Kerana ini hukum, kata ulama, wajib kita kena buat. Tapi bila mana dia mengajak kita pada maksiat, maka hukum jatuh pada haram. Fala sam'a wala ta'ah, maka jangan kita berikan pendengaran dan ketaatan pada mereka. Ada benda ni yang kita kena faham. Sebab ini adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana urusan memilih pemimpin adalah urusan yang besar. Jangan kita buat main-main. Kerana urusan memilih pemimpin yang akan menentukan sama ada baik buruk mana tuan-tuan rakyat itu pada satu masa yang akan datang, tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga. Disebut dalam satu kitab, kitab yang biasa kita baca, kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud. Syekh Daud, mana pun tuan-tuan, Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dalam satu kitab Munyatul Musalli, habis kitab Munyatul Musalli ada satu risalah. Kalau kita perasan, belakang tu ada satu risalah yang mana Syekh Daud Fatani dia buat risalah tu tujuan dia kerana nak tegur seorang sultan. Dalam risalah belakang tu, kalau kita perasan buku kitab Munyatul Musalli tu, habis je bab Munyatul Musalli, belakang tu ada satu risalah yang dibuat oleh Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala. Tujuannya khusus untuk memberikan peringatan pada seorang pemimpin. Apa yang Syekh Daud sebut? Contoh pemimpin yang baik dan buruk Syekh Daud sebut dalam kitab tu. Yang pertamanya, contoh pemimpin yang baik. Seperti mana contohnya ketika mana zaman pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni, tuan-tuan, seorang yang baik, tuan-tuan. Seorang yang cukup baik, berperwatakan baik, adil dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi bila mana dia memimpin kerajaan dia dengan baik, tuan-tuan, dia jaga rakyat dia, dengan amanah dan sebagainya, adil, amanah, sama. Lalu menyebabkan rakyat yang duduk di bawah mereka ni hidup dalam keadaan aman. Menyebabkan rakyat yang hidup di bawah mereka ni hidup dalam keadaan beragama. Setiap hari, tuan-tuan, rakyat dia berbicara tentang hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan tentang benda-benda baik. Sebab apa? Sebab raja, sultan ataupun pemimpin tu pemimpin yang baik.
Contoh makna apa tuan-tuan? Makna orang kata apa? Contoh tu boleh diambil daripada benda hak molek. Nak menyebabkan rakyat duduk bawah tu tiap-tiap hari bercakap benda-benda yang baik. Hari ni mau mengaji Quran lagi. Dah, hari ni mau main sunat lagi. Hak wajib tu cara memang buat belaka dah. Hari ni mau berapa kali dah khatam Quran. Contoh tuan. Nak sentiasa berbicara tentang baik. Sebab apa? Kesan daripada seorang pemimpin yang baik tuan. Tapi bila mana kata Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala, contoh datang pada seorang pemimpin yang zalim. Ya, seorang pemimpin yang zalim. Tiap-tiap hari berlaku pembunuhan. Tiap-tiap hari rakyat dibunuh kerana tak mau ikut. Nah, bila mu tak mau ikut aku bunuh. Berlakunya kezaliman dan sebagainya, menyebabkan rakyat yang duduk di bawah ni tiap-tiap hari berbicara tentang kezaliman. Ini siapa kena bunuh? Ini siapa hak kena bunuh? Ini siapa bunuh siapa? Contoh tuan. Dia cakap benda-benda yang tak sepatutnya tuan-tuan. Ini sebab kesan daripada benda yang duduk di atas, iaitu seorang pemimpin tuan-tuan. Sebab itulah pemimpin ni adalah satu benda yang penting. Nah, mana urusan memilih pemimpin adalah satu benda yang penting tuan-tuan. Salah kita pilih pemimpin, maka jawablah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga bila mana salah memilih pemimpin menyebabkan orang lain teraniaya, dan benda itu akan dipertanggungjawabkan ke atas diri kita tuan-tuan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap yang berjauh atas muka bumi Allah Ta'ala ni, setiap yang bernafas, semuanya akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak jaga hak sesama kita, kita tak jaga hak sesama jiran kita. Nah, kita senang, orang lain susah, kita pergi sokong pemimpin yang menyebabkan orang lain jadi susah. Nah, tak ada amanah dan sebagainya tentang menyebabkan orang lain susah. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benda inilah yang belum menjadi satu peringatan yang baik pada diri kita tuan-tuan. Satu peringatan yang penting untuk diri kita tuan-tuan, untuk sama-sama kita memilih pemimpin yang sebenarnya. Nah, bila mana kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila melangkahnya kaki kita ke hadapan Allah Taala, disebut dalam hadis Nabi SAW, 4 pertanyaan yang akan disoal oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang pertamanya Allah Ta'ala akan tanya, hatta yus'ala an umri fima afnahu. Allah Ta'ala akan tanya tentang umur kita. Umur yang ada Allah Ta'ala beri atas dunia ni, boleh hidup start pada mu, keluar pada perut mamu, siapa mu hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Sepanjang kamu hidup tu, apakah yang kamu buat? Dari sudut urusan memilih pemimpin, adakah kamu memilih pemimpin yang baik? Maka semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang Allah Taala beri kepada kita. Adakah banyak benda kita buat hak malik ataupun banyak kita buat benda hak malik? Ini semua akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kerana pada hari tersebut tuan-tuan, hari kiamat tuan-tuan, mulut kita tak boleh cakap. Betul tak? Mulut kita boleh cakap tak tuan-tuan hari kiamat? Tak boleh. Allah Ta'ala tutup. Nakhtim. Allah Ta'ala tutup mulut kita tuan-tuan. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan kita yang Allah akan bercakap apakah yang kita buat atas dunia dulu. Tangan kita ni akan bercakap, dia dulu ni, dia tokoh hak ni, habis tuan-tuan. Mana kita tak boleh lagi tak? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni yang perlu kita ambil peringatan, muhasabah bersama-sama tuan-tuan. Khususnya dalam urusan kita memilih pemimpin, kerana inilah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, wajib kamu dengar dan taat pada para pemimpin yang membawa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Maka ini adalah urusan yang penting bagi diri kita tuan-tuan. Kerana Nabi sendiri adalah seorang pemimpin. Nabi sendiri adalah seorang pemimpin tuan-tuan. Nah, kalau Nabi sebut man bata wa lam yahtamma bi amrin muslimin farisa minhum, barang siapa yang tidur yang tak ambil endah tentang apa yang berlaku pada urusan mana pun tuan-tuan, saudara-saudara di sekeliling, maka dia bukan daripada kalangan mereka tuan-tuan. Ini yang kita bimbang. Kita duduk atas dunia tuan-tuan, kita hanya fikir tentang hidup kita, tentang anak kita, tentang bini kita, hanya sekadar tu. Kita tak fikir tentang orang lain. Apa nak berlaku pada orang lain, kau pandang dah hak tu kerja bukan kerja aku cukup makan aku sudah. Maka golongan ni Nabi kata walam falaisa minhum, mereka bukan di kalangan mereka, na'udzubillah min zalik. Maka biarlah kehidupan kita ni tuan-tuan ada juga mana pun tuan-tuan urusan kita ni untuk mengambil tahu tentang apa yang berlaku pada umat Islam sedunia tuan-tuan.
Mana itu adalah tanggungjawab kita. Apa berlaku di Palestin, apa berlaku di negara sekian-sekian dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kita. Tak mampu hantar diri kita, kita mampu hantar dengan doa. Tak mampu hantar doa, kita bagi harta. Tak mampu bagi harta, bagi doa dan sebagainya, tuan-tuan. Mana hak boleh kita mampu bagi lah. Nak katanya ini adalah mana pun, tuan-tuan, menunjukkan kata belah kasihan kita. Mana kita nak jaganya sesama mana, tuan-tuan, sesama orang Islam, tuan-tuan. Kerana bila mana kita duduk di atas muka bumi Allah Taala. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang hidup atas dunia, barang siapa yang mati, man mata, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah mana memberikan sumbangan pada Islam, dan tidak pernah berniat langsung untuk membantu perjuangan Islam. Tak pernah, tuan-tuan. Duduk atas dunia sekadar untuk diri saja. Tak ada langsung untuk mana pun membantu Islam, untuk membantu umat Islam, untuk membantu orang yang susah di kalangan orang Islam. Tak ada. Dan tidak pernah berniat langsung. Maka tujuan hidup dia untuk diri saja, tuan-tuan. Maka Nabi kata, maka ini akan mati dalam keadaan jahiliyah wal'ayyazabillahi min zalik. Maka sama-samalah pakat, tuan-tuan, kita jaga hubungan sesama kita, tuan-tuan. Antara juga dengan cara kita memilih pemimpin yang amanah dan adil untuk kesejahteraan sejagat, tuan-tuan. Maka itulah pesanan Nabi SAW kepada kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, pesanan Nabi SAW kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Nabi kata apa? Bila habisnya zaman aku, bila Nabi mati, Nabi kata apa? Kamu akan melihat. Bila selepas aku mati ni, kamu akan lihat akan berlaku betapa banyaknya kekhilafan di antara orang Islam. Betul tak Nabi sebut ni? Betul, tuan-tuan. Selepas Nabi mati, berlaku dah perbalahan. Khususnya di antara orang Islam bila mana mereka nak mengebumikan Nabi SAW. Berlaku dah, banyak. Nak ditanam mana dan sebagainya, tuan-tuan. Dan juga berlaku perbalahan di antara golongan Ansar dan Muhajirin ketika mana nak pilih pemimpin, nak gantikan Nabi SAW. Ansar kata, biar kami dah, mana balah. Selepas Nabi tak ada, tuan-tuan. Itu zaman sahabat. Nabi baru meninggal. Ni Nabi tinggal kita berapa ribu tahun dah, tuan-tuan. Maka kita boleh melihat betapa banyaknya kekhilafan, permasalahan yang berlaku di hari ini, tuan-tuan. Betul lah apa Nabi sebut. Kita tengok hari ini, tuan-tuan, masalah-masalah yang ada sekitar kita. Budak-budak muda kita, tuan-tuan, remaja-remaji kita, tuan-tuan, dengan masalah gejala sosial dan sebagainya. Hari ini, tuan-tuan, orang buat kajian, seramai 500,000 anak luar nikah yang didaftarkan, tuan-tuan. Seramai 500,000, bukan 500 orang. 500,000, tuan-tuan, anak luar nikah yang didaftarkan seluruh Malaysia. Ini, tuan-tuan, memeranjatkan kita. Hak tu yang didaftarkan. Hak jumpa tak daftar, hak lepo bawah mana, lepo dalam sungai, hak tok dalam tong, hak tok dalam taki tandas sebagai, tuan-tuan. Hak tu lain kira. 500,000, tuan. Nak katanya banyak masalah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Masalah akhlak di kalangan budak-budak kita, golongan-golongan remaja kita. Masalah ni, masalah tu dan sebagainya, tuan-tuan. Ini yang membimbangkan kita. Dari sebab tu Nabi sebut, bila mana kamu hidup dalam masa yang panjang, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan lihat banyaknya masalah yang berlaku. Fa alaikum bisunnati. Maka bila Nabi sebut gitu, Nabi pesan, maka wajib pada kamu untuk ikut sunnah aku. Fa alaikum bisunnati, wajib pada kamu, siapa dia? Kita, tuan-tuan, untuk ikut sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itulah yang perlu kita buat pada ini. Kerana bila mana kita ikut Quran dan bila mana kita ikut hadis Nabi SAW, maka insya-Allah kita akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslim taslam. Bila kita ikut Islam, cara hidup kita Islam, maka insya-Allah kita akan selamat daripada segala mana pun benda-benda yang menyebabkan kita jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islamlah yang akan menjadi penyelamat untuk kita, tuan-tuan. Kerana itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nak kata, tuan-tuan, biarlah kehidupan yang ada pada ini ada masalah, kita rujuk pada Islam. Ada masalah, rujuk pada Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war Rasul. Bila ada masalah, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, semuanya ada dalam Quran. Kerana sifat Quran ni tibyanan likulli syai'.
memberikan penerangan pada setiap sesuatu apa yang ada pada diri kita, tuan-tuan. Betul tak tidak, tuan-tuan? Kita ada masalah, kita rujuk mana? Tak lain tak bukan kita akan cari alim ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, tuan-tuan. Dan ulama tak lain tak bukan rujukan yang ada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala sebut, bila ada masalah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, maka pulanglah kepada Allah, yakni Al-Quran, war rasul, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpeganglah pada dua ni, insya-Allah kita akan selamat selama-lamanya, tuan-tuan. Barang siapa yang mengikuti man ittaba'ahu kana 'alal huda, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, yang ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka akan sentiasa duduk di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakahu, dan barang siapa yang meninggalkan kedua, meninggalkan Al-Quran, tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis Nabi. Ada orang nak ikut Quran je, tak mau ikut hadis Nabi. Ada juga jenis gini, tuan-tuan. Tak mau ikut Quran, nak ikut hadis. Ada juga jenis gini, tuan-tuan. Jenis gong panggil. Nah, mana barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada dua ni, tuan-tuan, dan kedua daripada benda ni, kana 'ala dhalalah, mereka akan duduk sentiasa dalam kesesatan, tuan-tuan. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita beriktizam, tuan-tuan. Letak dalam diri kita, pastikan kehidupan kita sentiasa dibawa, mana tuan-tuan dipandu dengan dua perkara ni, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham Quran payah, kita nak faham hadis Nabi kita tak erti. Jadi rujukan kita tak lain tak bukan Nabi tinggalkan kita. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama lah menjadi rujukan kita pada hari ini, tuan-tuan. Ulama lah yang akan menjadi rujukan untuk kita pada hari ini. Sebab Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat tak ada. Zaman tabi'in tak ada. Zaman tabi'in pun tak ada, tuan-tuan. Yang tinggal pada ni zaman ulama. Yang mana mereka inilah yang menjadi pewaris membawa manhaj yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kerana Nabi sendiri mengiktiraf mereka al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewaris kenabian. Mereka lah yang bawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita untuk ikut ulama yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Ulama yang mana? Ulama yang betul dah, ulama yang benar, ulama yang betul-betul membawa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ulama ni ada dua. Nabi sendiri sebut, tuan-tuan, selepas pada Dajjal yang paling aku takut siapa dia? Ulama usu' wal-'iyadha billahi min zalik. Ulama juga ada ilmu, tapi guna ilmu untuk kepentingan peribadi, guna ilmu untuk kepentingan benda-benda hak tak malik, tuan-tuan. Nah, bukan untuk kesejahteraan mana masyarakat. Sedangkan tugas ulama ni bila mana mereka ada ilmu, pergi ngaji balik, tuan-tuan, liyuziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Tu tugas mereka. Balik daripada mengaji, balik pada menuntut ilmu, balik liyuziru qaumahum, memberi inzar, peringatan pada masyarakat bila mana mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Tu tugas ulama. Tapi hak sedih hari ni, tuan-tuan, ramai mana orang yang alim, ulama, cerdik, pandai, mereka duk balas sama sendiri. Duk sibuk kata nak biar kata orang ni akulah orang paling cerdik sekali, akulah paling betul sekali. Masya-Allah, na'udzubillah. Kita bimbang, tuan-tuan. Nah, sebab itulah kok mana, tuan-tuan, nak cari ilmu, nak nuntut ilmu ni, pastikan niat kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita benar-benar makna apa, tuan-tuan, mendapat ilmu yang memberikan manfaat pada diri kita. Antara ilmu yang memberikan manfaat pada kita disebut ada dalam kitab Hidayatus Salikin fi Surukil Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Samad sebut apa? Antara manfaat kita menuntut ilmu yang pertama sekali, menyebabkan kita makin takut pada Allah. Kita mengaji, kau banyak kita mengaji, kau banyak kita pergi kuliah, kau banyak kita pergi dengar, kita kau takut. Maka itulah ilmu yang bermanfaat pada kita. Tapi kita pergi ngaji, kita pergi kuliah, pergi sama, tak pernah mi. Kitab tu, tuan-tuan, warna khelek dia tiok, kuning tiok, tuan-tuan. Nak katanya. Tapi tak takut pada Allah. Makin banyak buat maksiat, wal'iyadzabillah, maka ilmu tu tidak bermanfaat bagi diri kita, tuan-tuan. Antara juga, tuan-tuan, ulama sebut, Syekh Abdul Samad sebut, tuan-tuan, antara ilmu manfaat ini menyebabkan kita rasa kurang dengan dunia dan kita rasa kasih pada akhirat. Kita kau ngaji, kita rasa kurang dengan dunia, ambil tapi tak banyak. Dan kita kau makin mengejar akan akhirat. Benda-benda yang menyebabkan mana berkaitan dengan akhirat kita kejar. Ini tanda ilmu bermanfaat bagi diri kita. Tapi hakikat berlaku ini ramai mana orang ngaji tapi kau kejar dunia. Na'udzubillah min zalik. Ini kita minta jauh, tuan-tuan. Sebab itulah. Mana tuan-tuan, pada hari ini yang menjadi rujukan kita tak lain tak bukan ada
ulama. Para alim ulama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita, tuan-tuan. Tapi hak kita sedih hari ini, tuan-tuan, betapa ramai ini alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita. Kerana itulah benda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda akhir zaman, alim ulama akan berkurang. Innallah yaqbidul ilma. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini sebut dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak akan ambil ilmu secara tepuk, tapi Allah Ta'ala akan ambil ilmu dengan Allah Ta'ala mematikan para alim ulama. Hakikat ni berlaku pada hari ni, tuan-tuan. Seorang-seorang ulama pergi meninggalkan kita. Tuan guru kita nak jatuh sakit, tuan-tuan. Membimbangkan kita. Takut-takut mereka juga pergi meninggalkan kita, tuan. Ini yang menjadi kebimbangan pada kita, tuan-tuan. Sebab itulah ulama yang ada pada ini, sama-samalah kita ambil kesempatan untuk dekatkan diri kita pada mereka. Sentiasakanlah jadi mereka ni rakan akrab kita, untuk menjadikan sebagai satu mana pertentuan tempat untuk kita menyelesaikan masalah dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi hakikat berlaku ini, hak sedih, menyedihkan kita juga, tuan-tuan. Ulama ini dihina, dimaki dan caci sebagainya, tuan-tuan. Ini hak kita nampak. Kalau baca dalam Facebook tu, tuan-tuan, nak muka-muka para alim ulama diubah menjadi seekor babi dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang. Sedangkan hak buat tu orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir kita tak bimbang, dia orang Islam sendiri. Sedangkan Nabi tinggal ulama, tapi dia mencuca menghina ulama, tuan-tuan. Dan dia nak ikut siapa? Nak ikut Nabi. Nabi kata ikut ulama, sebab inilah menjadi pewaris aku. Inilah menjadi kesedihan pada kita, tuan-tuan. Ada ulama pada ini, kita ambil pakat-pakat, ambil dah makna apa pengajaran, ibrah daripada mereka, tuan-tuan. Mudah-mudahan itu menjadi makna apa, tuan-tuan, tempiah bagi kita untuk mendapat makna apa, tuan-tuan, kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ulama ni adalah orang yang paling takut di sisi Allah Taala. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di kalangan hamba-Ku, siapa dia? Al-ulama, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita pakat makna apa, tuan-tuan, ikut apa yang dibawa oleh para alim ulama pada ini, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Yang mana ulama ni membawa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir, pesan Nabi SAW, addu 'alaiha bin nawajis. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Dan Nabi kata apa? Jauhilah kamu daripada benda-benda perkara bid'ah yang dalalah. Bid'ah ni, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan faham belaka dah. Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat dari sudut ibadah. Benda yang Nabi tak buat. Tapi ulama telah berbahas bahawasanya bid'ah ni terbagi pada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Maka yang Nabi marah, yang Nabi tak suka, Nabi suruh kita tinggal apa dia? Bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah tak ada masalah. Antara perkara bid'ah hasanah pada ini contohnya tahlil. Contohnya tahlil, tuan-tuan. Tahlil Nabi buat. Tuan-tuan. Tapi kita buat, tujuan kita ada untuk kebaikan. Bila sebut tahlil, makna kita ingat pada Allah. Apa maksud tahlil? Ringkasan daripada la ilaha illallah. Mana kalau sebut tahlil, kita berzikir la ilaha illallah. Tahlil cukup tu. Ni bila sebut tahlil, dia bawa baca surah ni adalah zikir dah. Itu bukan nama tahlil. Tahlil ni mana kena zikir la ilaha illallah. Mana benda tu mengingatkan kita pada Allah, bukannya menjauhkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mendatangkan kebaikan, tak ada masalah. Ini pakat sama-sama dah kita memahami, tuan-tuan. Mudah-mudahan 4 pesanan ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita ini menjadikan pengajaran, menjadikan pedoman kepada kita untuk kita selamat di atas muka bumi Allah Ta'ala yang sekarang ni penuh dengan masalah, penuh dengan fitnah, penuh dengan makna pancaroba dan sebagainya, tuan-tuan. Kita bukan kadang rasa tak selamat dah ni. Pergi situ bimbang hak dia, pergi situ bimbang. Ini suasana pada hari ini, tuan-tuan, bila mana kita tak kembali pada Islam secara syumun. Bila mana Islam hanya sekadar dalam surau, bila mana Islam hanya sekadar dalam masjid, adik tak selamat. Selamat tu dah sejid lah. Bila tubik pada sejid, tak selamat anda. Sebab apa? Sebab kita makna memisahkan Islam dengan perkara-perkara lain. Inilah yang cuba dibawa oleh musuh-musuh Islam pada hari ini, tuan-tuan. Sebab tu ada Islam sekular, Islam sosial, ism yang ada pada ini. Ini bahaya, tuan-tuan. Musuh-musuh Islam hari ini, tuan-tuan, dia tak serang melalui peluru-peluru. Ada diserang melalui pemikiran ghazwatul fikr. Dia masuk kot ni, tuan-tuan, melalui pemahaman-pemahaman, tuan-tuan. Ini berlaku pada ni. Contoh berlaku pada Asyah Jalil dan sebagainya. Nampak? Siti Kasim. Cakap macam orang tak ada Tuhan.
Nah, tengok daripada pakaian setiap Asia tu bagus tuan-tuan, tapi bila cakap Allahu Akbar, na'udzubillah, kita minta jauh. Ini pemahaman yang cuba dimasukkan oleh orang kafir untuk merosakkan orang Islam. Sebab Islam ni antara sifat syumuliyah, merangkumi semuanya. Benda yang kita buat kena ikut Islam. Hatta kita masuk tandah pun diajar adab-adab kita. Disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab-adab masuk tandah. Al-Imam Ghazali sebut. Adab-adab nak ambil wudu, adab-adab bangun tidur. Imam Ghazali ajar belaka tuan-tuan. Inilah Islam. Merangkumi setiap kehidupan kita tuan-tuan. Tapi hari ini musuh Islam cuba nak ubah benda tu. Nak biar Islam hanya sekadar dan surahnya. Sebab tu zaman Nabi dulu, ketika mana Nabi duduk semayang depan Mekah, depan Kaabah, nak bila datang seorang pedagang jumpa dengan Abu Jahal, tengok tanya pada Abu Jahal, siapakah dia tu yang sedang mana buat benda depan tu? Tak, Abu Jahal kata apa, jangan carilah. Kau anda dia nak buat benda pun. Nak kata je. Nah, mana pun tuan-tuan, kalau kita beribadat tuan-tuan, dia orang tak bimbang. Sedangkan yang dia bimbang adalah takut bila mana kita nak ambil kuasa mereka. Nah, bila mana Nabi diistirahat jadi Rasul, jadi Nabi, menyebabkan Abu Jahal sayang pada Nabi dulu, berubah 360 darjah jadi benci pada Nabi. Sebab apa? Nabi cuba untuk menghancurkan agama mereka dan membawa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang kafir. Dia tak bimbang kita nak semayang, buat masjid banyak mana, kau pandai tak? Bukan kata salah tuan-tuan, tak. Buatlah nak buat mana. Tapi mu jangan kaca kuasa aku. Sebab tu ada orang yang nak cuba untuk mengembalikan Islam, nak memperjuangkan Islam, mereka dipenjara, mereka dibunuh dan sebagainya. Sebab cuba untuk mengganggu apa yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi benda itulah yang kita kena faham pada ini. Nak musuh-musuh Islam dia tidak akan sekali berhenti. Dia akan cuba untuk memusnahkan orang Islam pada ini tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita pun sama-sama pakat bangkit. Bangkit tuan-tuan. Nak sedarlah bahawasanya kita sekarang ni tuan-tuan berada dalam keadaan yang cukup memberikan kebimbangan pada diri kita. Kita tak boleh jadi golongan seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Yang mana kita ni berada dalam keadaan mana pun tuan-tuan, ibaratnya orang yang mengemuni dalam hidangan. Orang kafir duduk keliling kita duduk tengah, nak katuk, nak humah macam-macam. Ini berlaku pada ni tuan-tuan. Ini yang membimbangkan diri kita. Jadi sama-samalah pakat kita bangkit tuan-tuan. Nak bina kembali diri kita tuan-tuan. Nak pesan ulama, nak bina Islam dalam negara kamu, pasti kamu bina Islam dalam diri kamu. Bina diri Islam dan bina Islam dalam diri kita dulu tuan-tuan. Dari sudut ibadah, dari sudut akidah kita, ibadat kita, akhlak kita, ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka insya-Allah bila individu semua sedemikian, maka insya-Allah akan terbina kerajaan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi saya cukup sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan. Minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita baca pada ini memberikan manfaat pada diri kita. Mudah-mudahan tak wasiat Nabi SAW ini memberikan pengajaran kepada kita insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Minta maaf banyak sekali lagi kalau ada terkasar bahasa, tunggu di hati, dan minta maaf banyak kalau ada benda hak salah ke, benda hak tak betul ke, dan saya juga minta tolong tegaklah apa yang salah dan silap tu. Dan saya minta maaf banyak sekali lagi. Aku luma sami'tu ma qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunub اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian,